Okay, Alhamdulillah. Terima kasih kepada anda semua kerana masih lagi setia bersama kami pada malam yang ke-10, okay, untuk PD for Teacher, okay, under Apple in Education pada 27 Mac. Okay, Alhamdulillah, pada malam ni kita bersama lagi dengan kita punya seorang lagi presenter lah yang tidak asing lagi, yang beliau juga sedikit dia punya profil dia berkaitan dengan ADE. Kemudian saya akan maklumkan lah lebih lanjut. So sebelum kita mulakan slot ni, saya nak maklum sedikit kepada mereka yang belum pernah lagi masuk Apple Teacher Learning Center. So anda boleh masuk kepada pautan Apple Teacher Learning Center seperti yang di atas tu. Sebenarnya apa yang ada pada Apple Teacher Learning Center ni, di situ anda akan nampak pembangunan for professional guru. Dan anda juga boleh dapat panduan macam mana nak dapat sebagai Apple Teacher macam mereka-mereka semua ni yang dah ada. Kemudian boleh earn badge situ. Okay, ada beberapa soalan yang anda perlu jawab. Jadi untuk yang lebih lanjut, sebelum ni saya dah buat satu sesi untuk yang ni, dan insyaAllah kita akan perkemaskan lagi dan kita akan buat sesi yang kedua selepas ni. Okay, so kita lihat sedikit profil kita punya presenter pada hari ini. Mungkin walaupun tidak maklumkan, iaitu saya difahamkan Ustaz Syukri. Ustaz Syukri Sulaiman dari MRSM Taiping. Beliau merupakan ADE, Apple Distinguished Educator, dan beliau juga merupakan Apple Professional Learning Provider. Okay, sebelum kita mulakan slot ni, saya nak buat sedikit makluman lah berkaitan soft reminder. Sepanjang PLC kita malam ni berlangsung sama juga macam semalam, lebih kurang plus minus sejam. Okay, semasa presenter sedang bertutorial, mohon semua peserta mute terlebih dahulu. Dan boleh unmute jika ada soalan jika perlu. Okay, ataupun anda boleh textkan message pada chat box ni. Okay, setiap satu topik presenter, contohnya saya akan tunjuk satu step, dan peserta boleh terus hands on. Kalau ada nak tanya macam semalam bersama dengan Dr. Helmi pun boleh interrupt untuk tanya. Okay? Kerana kita kalau boleh memang nak membantu anda supaya anda boleh dapat apakah proses pengajaran kita pada malam ini. Dan bagi guru-guru KPM, borang SPL akan diedarkan, saya akan sharekan pada 15 minit sebelum tamat sesi, dan borang tu hanya akan aktif sehinggalah 30 minit selepas tamat sesi. Okay? So kalau siapa yang isi tengah malam lepas pukul 12, esok pagi memang dah tak boleh isi lah sebab kita close sebagai kawalan. Okay, so saya rasa tanpa melengahkan masa, saya serahkan stage ni kepada Ustaz Syukri. Okay. Okay, terima kasih. Alright, terima kasih Ibrahim, Sayyidina Muhammad. So malam ni kita akan belajar tu. So bila kita sebut pasal GarageBand ni, semalam Dr. Helmi dia ada sentuh berkaitan dengan live loops dan juga tracks. Okay, so hari ni saya akan sentuh bagaimana kita nak gunakan track untuk kita buat lagu. Kemudian lagu itu kita nak export kepada Keynote supaya kita boleh jadikan dia sebagai music ataupun music background animation yang kita buat untuk kita punya subjek. Okay, macam hari ni yang saya cuba bawa, saya nak trigger the idea bagaimana cikgu boleh gunakan cara ni untuk kita buat music kita sendiri. Okay, so saya share dulu. Hari ni kita akan berjamming. Tajuk lagu kita lagu P.Ramlee. Sebab semalam kita buat rock kan. Kita buat semalam apa ni? Kita buat Hotel California. Tu heavy rock lah tu. Hari ni kita nak santai sikit sebab masa sejam kan. Sebab kita nak main. So cikgu-cikgu boleh screenshot dulu ke ataupun ambil gambar ke kan dekat skrin yang saya paparkan sekarang. Sebab ini adalah chord yang kita akan gunakan untuk keyboard. Dan hari ni kita tak akan gunakan autoplay. Kita akan main satu persatu. Cikgu-cikgu kena buat sama dengan saya. Okey, kita akan hands on sama-sama. Okey, boleh? Baik. Okey, saya harap semua dah dapat
ambil kod yang saya tunjukkan sebab lepas ni kita akan terus jump ke GarageBand kita. Okey, semua dah ambil. Kalau dah ambil boleh tunjuk good kat saya kot supaya saya tahu yang ramai dah ambil. Alright, thank you. Okey, ramai yang dah ambil. Okey, ada yang belum ambil lagi. Okey, kalau yang belum ambil boleh dapatkan kita punya kod malam ni. Okey. Alright. Baik, seterusnya kita akan terus pergi kepada GarageBand. Okey. So kita cari kita punya GarageBand. Okey, kita pergi pada GarageBand kita. Okey, ini adalah surface untuk GarageBand. Okey. Kemudian untuk kita pilih instrumen apa yang kita nak guna malam ni, kita klik button plus yang ada di atas sebelah kanan. Okey. Dan bila kita klik button plus itu, dia akan keluar dua. Satu live loops and the second one is track. Okey. Dan malam ni yang kita nak guna adalah track. Cikgu-cikgu boleh klik track sebelah kanan cikgu-cikgu. Okey. Dan kat situ ada keluar pelbagai instrumen lah. Okey, macam saya dah tunjuk dekat contoh tadi yang kita akan main keyboard malam ni. Dan kita bukan guna smart keyboard. Sorry, kita bukan guna macam semalam autoplay, kita akan main sendiri. Okey. So kita pergi pada keyboard and then kita pilih smart piano. Okey. Alright. So surface cikgu lebih kurang sama dengan saya sekarang. Okey, apa yang saya nak cikgu-cikgu buat ialah okey, ini adalah surface untuk smart piano. Kita nak tukar surface smart piano ni kepada real keyboard. Okey, kita tekan button yang ada warna merah sebelah kanan cikgu-cikgu tu. Okey. Yang ni yang saya tengah tunjuk ni, tekan button tu, klik pada button tu. Okey, dia akan jadi keyboard. Real keyboard punya instrumen kan. Okey. So, untuk kita punya lagu malam ni, kita akan main starting from C3 sampai C5. Kalau cikgu-cikgu perasan, C3 tempat yang saya tunjuk ni, kemudian sampai C5 tak nampak sekarang kat sini. So, kita akan alihkan dulu C3 tu ke kiri sedikit. Okey, untuk kita alihkan dia, cikgu-cikgu boleh klik pada button glissando yang berada di tengah-tengah ni. Okey, yang berada di tengah-tengah ni, cikgu klik and then dia tukar pada scroll. Kemudian cikgu tekan sikit dekat keyboard tu, dia akan berubah. Kita boleh alihkan dia. Okey. Saya ulang balik, kita tekan pada glissando ni, pada asalnya glissando. Okey, kita tukar pada scroll supaya kita boleh alihkan keyboard kita. Okey, sekarang keyboard saya tengah bergerak kan. Okey, so kita alihkan C3 ni berada di hujung kiri kita sikit supaya kita nak nampak kawasan C5. Okey, tempat yang saya tunjuk ni adalah kawasan C5. Alright. Okay. Kemudian adalah surface untuk keyboard. Ustaz. Okey. Ya. Kalau macam pakai iPad kecil ni dia tak nampak C5. Bila alih sampai C4 tu. Okey, sampai C4 pun tak ada masalah sebab kita hanya akan gunakan G pada C4 tu, hujung C4 tu. Oh, tak sampai kok. Dia punya tu gemuk besar. Okey, kalau dia gemuk boleh, cikgu-cikgu pergi dekat button yang saya tunjuk ni, button keyboard sebelah perkataan scale, sebelah kanan. Okey, cikgu-cikgu klik button tu. Cikgu-cikgu ambil yang hujung sekali ni. Itu untuk kita ubah. Untuk kita ubah keyboard kita supaya dia punya interface tu jadi lebih nampak semua. Dah jadi dah. Terima kasih Ustaz. Alright. Baik. Okey. Seterusnya kita lock kita punya keyboard ni, sustain ni. Okey, supaya dia tak boleh, kita lock dia supaya dia tak boleh bergerak. Okey, kalau cikgu-cikgu punya sustain ni, sustain dekat sini, kalau dia on, okey, kalau dia on, cikgu offkan dia. Alright, so kita akan main dia tak bergerak lah. Okey. Kemudian apa yang cikgu kena tahu dalam keyboard ialah velocity dia. Kalau kita kuatkan, okey, bila kita naikkan velocity dia pada high, dia akan jadi lebih kuat dan bunyi gema dia lebih lama sikit. Okey, kalau kita velocity dia kita main ke bawah, dia akan jadi makin perlahan dan dia punya bunyi dia jadi makin kejap. Okey, so kita main tu ada feel, kita letak dia in the middle. Sebab kita pun bukan, kalau tak ada velocity tu macam mana ya? Kalau tak ada velocity tu kita boleh pergi pada setting. Okey, setting berada di atas
gambar macam gear basikal tu. Okey. Kat situ adalah setting untuk velocity. Okey. Baik. Sekarang ni mudahnya C3, C4, C5 adalah huruf G. Saya ulang, C3, C4, C5 adalah huruf G. So mana huruf A? A adalah selepas C3. A, B, C, D, E, F, G. A, B, C, D, E, F, G. Boleh? Okey. Saya ulang balik, di mana A, B, C? A adalah selepas C3, selepas G. Selepas G setiap C3, C4, C5. A, B, C, D, E, F, G. A, B, C, D, E, F, G. Okey. Dan setiap huruf atas ni, yang atas ni adalah kita panggil dia, kalau cikgu-cikgu perasan, masa saya sharekan saya punya kod tadi ada BB, B besar, B kecil. Okey. B besar dan B kecil itu menunjukkan yang hitam. Okey. Yang ni, B besar dan B kecil ni. Okey, yang ni yang hitam tadi. Yang hitam di atas antara A dan juga B, C, D dan sebagainya. Okey. So, kita akan gunakan kita punya kod tadi, CAC, dengan main cara macam ni. Okey, kita tengok A, B, C kan. Okey, kita akan mula. Okey. Alright. So, cikgu tengok huruf tadi. C, A, C, B, A, G, F, G, A. Kita ikut tone tu. Okey, kita ikut tone tu. Alright, kita cuba sekali lagi. Alright, kita ikut kod tu. Jadi cikgu boleh main sambil ikut kod yang saya sharekan dengan cikgu-cikgu tadi. Okey, contoh kita cuba, kalau cikgu-cikgu perasan saya... Ustaz ulang Ustaz. B. Sorry? B tadi. B. Okey, B yang berwarna hitam ni. Yang ni. B besar, B kecil adalah yang ni. Yang ni adalah A, B. A besar, B kecil di sini. A, ni A, B. Kat sini, B, B. Okey, yang sini, B, B. Alright. So, kita cuba main. Okey, saya buka balik saya punya keynote tadi. Saya dah bagikan dua. Keynote tu saya bagikan dua. Okey, kalau cikgu perasan, yang ni yang pertama. Yang atas adalah perenggan yang pertama. Okey, line merah yang atas adalah perenggan yang pertama. Line merah yang kedua, yang ni adalah perenggan yang kedua. Okey, yang saya buat ni perenggan kedua, yang ni perenggan pertama, perenggan kedua. Okey. So, bila kita main, kita ikut perenggan by perenggan. Okey. Button yang berada di sini, yang hujung sekali adalah untuk save. Okey, button yang macam kertas terlipat ni untuk save. Kemudian button yang gambar petak empat segi ini untuk kita pilih. Okey, pilih kita punya instrumen ataupun kita nak pergi pada live loop. Okey. Itu adalah button Okey, itu adalah button yang kotak tadi. Okey, sorry, saya dah terkeluar tadi Okey. Alright. Okey. Kemudian button brick walls ni, button brick walls yang hujung nombor 3 ni, button brick wall ni bila kita tekan, dia akan menunjukkan kita punya music yang kita main nanti. Okey, music yang kita main nanti. So sekarang ni kita nak record dulu music tu. So saya nak cikgu-cikgu cuba ikut rhythm yang saya main dan sambil tu cikgu boleh record, tekan button merah yang ada di atas sebelah tengah-tengah tu. Sebelah button play tu, okey? So sebelum saya terlupa, bila kita main keyboard ni, button plus ni untuk kita tambah kita punya bar ni. Bar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Okey? So kita nak bila kita main bar tu dia automatic tambah. Maksudnya bila sampai 8 dia tak akan stop.
So dia akan tambah sendiri. So macam mana kita nak tambah button, kita nak tambah bar ni, cikgu klik button plus. Okey. Kemudian cikgu klik section A tu, dia akan dapat surface yang macam ni dan cikgu klik auto. Okey. Bila cikgu klik automatic, maksudnya bila cikgu tengah main, nanti bar ni akan berjalan. Okey, bar ni dia akan berjalan. Bar ni dia akan berjalan sampai 8 dia tak akan berhenti. Dia akan terus sampai kita sendiri yang stopkan dia. Okey? Itu cara kita nak tambah bar dekat atas ni. So sekarang kita cuba main ikut kod yang saya share dengan cikgu-cikgu tadi. Kalau saya tersasul tu, minta maaf lah ya. Okey? Baik, kita cuba. Okey, saya salah. Kat situ saya ada salah, so kita kena ikut balik rhythm kita. So maksudnya bila kita nak main, kita dah confident, kita boleh start record. So kita terus record. Make sure button triangle ni, alright. Button triangle biru ni, pastikan cikgu klik supaya dia tak ada nyala lampu, supaya dia tak ganggu bunyi beat tu. Tap, 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 tap. Nanti bila kita record, bunyi tu akan mengganggu kita punya konsentrasi. So kita biarkan dia dalam grey. Bila kita record, bunyi beat tu tak ada lepas kita tengah main. Okay? So kita akan record. Saya akan start record daripada sekarang. Bila kita record, dia kira dia count. Dan button ni bergerak. Sekarang ni dia tak rakam apa yang saya buat. Kecuali bila saya start main, baru dia akan rakam. Okay? Kita akan start main. Okay, saya salah. Baik. So saya nak tunjukkan kepada cikgu-cikgu, bila kita salah, saya dah tekan stop. Okey? Saya dah tekan stop. So kat mana saya nak tengok kesalahan saya, kita pergi dekat button bricks tadi. Okey, bricks wall tadi ni. Ya, kita pergi button tu, kita klik button tu. Okey. So kita akan nampak ruangan yang first tadi kosong. Sebab kita tak main, kita tak play lagi kan. Kita tak main piano kita lagi, so ruangan tu kosong. So dia tak ada record apa-apa. Dia akan start play kat sini. Okay, so kat sini kita boleh drag dia. Alright. Kita boleh drag dia sampai ke depan. Kita tak nak nanti bila play dia kosong kan. Dah lama kosong baru start main. Kita tak nak macam tu. Kita nak dia bila kita tekan button play, dia terus main. So kita boleh drag dia sampai ke depan. Okay. Itu yang pertama. Yang kedua, bila kita dengar record kita, okey, kita dah tahu kat mana salah kita. So kita boleh buat macam ni. Yang pertama kita boleh record daripada awal. Yang kedua kita boleh klik sini, klik pada bar ni, and then bila dia jadi putih, klik sekali lagi. Kemudian kita klik button split. Okey, bila klik button split, keluar gambar gunting ni, kita cut dia. So dia ada jadi dua macam ni. Okey, dia jadi dua. So yang ni tadi, button yang belah sini, ini adalah kesilapan kita. So bila kesilapan kita, kita boleh delete dia. Okay, kita boleh delete dia. Dan kita boleh main sekali lagi. Kita boleh drag kita punya tempat play ni, tempat yang sepatutnya. Dan kita boleh record untuk perenggan yang kedua. So kita akan record perenggan yang kedua. Caranya kita tekan balik semula button piano. Okey, kita tekan balik semula button piano. Okey, dia akan keluar balik interface sama macam tadi. So kita record yang kedua. Kita record yang kedua, kita tekan button record semula. Dia akan count. Okey, kalau kita salah sekali lagi kita buat benda yang sama. Kita klik button bricks. Okey, and then see, ini yang kita salah dan yang ni kita tak nak. Kita boleh delete. Alright, so kita record semula sampai kita confident yang lagu itu betul-betul lagu yang kita nak. Okay, so kita record balik. Yang ni kita jangan buat kesilapan. Kita tengok balik chord dia. Okay. Okay, itu record. Itu baris yang kedua. So kita start record.
kita habis untuk first paragraph. Okay, so kita boleh dengar balik. Kita tekan balik semula button breaks ni. Okay, and then kita boleh dengar semula daripada awal. Okay, so tadi kita dah rakam untuk first paragraph kita yang atas tu, yang saya kata begitu, paragraph yang pertama. So kita nak rakam paragraph yang kedua, kita buat benda yang sama juga. Kita klik sekali lagi button piano. Okay, so kita boleh main yang kedua. Okay, kita boleh main yang kedua. Kita main yang kedua yang bermula dengan huruf yang ni. Okay, bila saya tekan yang kedua, paragraph. Okay, saya contoh sikit. Ni P2. Okay, ini paragraf kedua. Tadi kita main P1. Okay, so sekarang kita nak rakam yang this one, P2. Baik. Okay, kita pada GarageBand semula, kita tengok dia punya kod adalah CACB AGFGA. Okay, kita try. Oh, sorry. Alright. So itu tone dia. Okay, itu tone dia. So kita dah confident dengan kita punya permainan. Kita drag kita punya bar ni tadi sampai ke 10. Sebab kat situ kita last ending kita. So kita Tak Syukri, ya saya. saya tak sempat nak salin yang bar tu, yang mana CA tu tak sempat tu. Saya dah Okey. Saya saya tunjuk. saya pun. Okey, saya tunjukkan sekali lagi. nak tekan tak mana tak tahu. Okay. Ustaz kena slow sikit kot sebab dia Ah, dia lag sangat. Okey, jadi this one. tak nampak yang mana saya tekan. Ustaz show dengan pointer tu Ustaz. C Baik, mana, A mana, A yang dekat Buat tu dah speaker ada. ke, A dekat simple Dah, ke. cuma di piano tak mana CB tu tak tahu tu. Oh, okey, baik. Sorry. Dia tak ada tu cepat. Okey. Saya tunjuk sekali lagi. Okey. Okey. Yang ini adalah huruf yang C3, C4, C5 adalah huruf G. Selepas huruf G, baru start A. A, B, C, D, E, F, G. Okey, lepas tu dia ulang balik. A, B, C, D, E, F, G. Okey. Yang A yang warna hitam ni, saya tak tahu istilah tepat B kecil tu apa, AB tu, tapi saya panggil AB je lah. Okey, yang atas ni adalah AB hitam ni, yang saya tekan ni sekarang ni. Dia panggil B flat Ustaz. B flat. Alright, terima kasih pada yang memberitahu. Okey, Panggil B flat. A B flat sini. Terima kasih cikgu. Kemudian yang ini B flat. Kemudian yang sini C flat. D flat. Kemudian sini E flat. Okey. So dia berterusan. So cikgu-cikgu ikut kod yang saya bagi tadi. Kemudian cikgu main ikut tempo lagu Malam Bulan di Pagar Bintang. Okey. So sekarang kita akan rakam yang kedua punya, perenggan yang kedua. Ustaz Syukri, yang mana Ya. yang flat tu, apa maksud dia B flat tu yang tu? B flat tu kod lagu tu sendiri cikgu. Kod Yelah, yang lagu ni kita, dia ada B besar, ada B kecil kan? So mana B besar? Dia B flat B tulisannya. besar yang ni. B besar yang this one. B besar yang putih. Oh yang B. Okey, kalau B flat tulisan dia B besar B kecil. B besar, B kecil. Alright, sorry cikgu. Okey, Okey, Flat tu kalau besar, B- flat yang ni. Saya guna yang ni. B flat adalah B besar B kecil. Yang saya kurung ni. 1, 2, 3, 4, Kalau cikgu 5. boleh nampak kat keyboard saya, nampak tak? Kemudian
Cikgu cuba tengok dekat keyboard saya. Nampak? Terima kasih pada Cikgu L. Tu B flat dia dekat atas. Nampak tak? Nampak Saya betul. share dekat group yang Telegram. Saya ada share kat group Telegram. Sebab ni actually basic untuk note pada button keyboard. Ada button keyboard. Okey. Dia akan sentiasa berulang. Alright. Yang sebelah C Betul. itu Jadi iklan tu B kecil B besar lah. Ya. Okey. sorry, A dengan G terbalik. Tak, lagi satu kan. Macam mana kita nak tahu nak tekan Okey. C tu yang pada C3 ke atau C tu yang pada C4 ke? B flat tu yang pada C4 tu ke atau B flat yang pada C3 ke? Mana satu kita nak tahu. Alright, kalau Sebab dia ulang kan, okey. dia berulang. Okey. Kita nak main Ah, antara C3 sampai ujung C4 kan. Jadi C Alright. yang mana satu Sebab- kita nak tekan. A yang mana satu kita nak tekan. Okey. Sebab saya bukan musician, so saya nak jawab jawapan tu secara tepat, saya tak beranilah. Okey, tapi bila kita bila kita tekan lagu tu, kita boleh dengar dia punya tempo. That's why saya ambil lagu yang mudah. Kalau kita nak ambil lagu yang macam hardcore sikit, macam contoh Hotel California semalam guna keyboard, quite difficult lah. So kita boleh tekan based on tempo lagu tu sendiri. Okey. Okey cikgu, baik. So saya teruskan, kita akan rakam untuk yang kedua. Okey, so kita klik button record sekali lagi. So dia akan count. So bila dia count, selagi kita tak tekan, dia akan jalan dan terus jalan. Okey, so bila kita dah ready, baru kita main. Okey, baru kita main. Bila kita dah sedia, baru kita rakam dan kemudian kita check kat mana kita punya silap. Alright, kat situ kita boleh lihat semula, okey? C3 ke C4 ke? Sekali lagi. Alright, so kita akan klik. Alright, okey cikgu. Cuba cikgu tengok dekat saya punya, kat ruangan ni, ruangan yang saya tunjukkan sekarang ni adalah ruangan kosong. Sebab tadi kita tak rakam ruangan ni. So kita biarkan dia main sendiri. So kita boleh, sama ada kita nak cut dia macam saya ajar tadi. Maknanya kita letak kita punya button play ni di sini, kemudian kita split dia. Okay, kita split and then kita delete. So dia akan mula gabung dengan yang kita nak main. Ataupun cara yang kedua, okay, saya back semula. Cara yang kedua, cikgu klik sekali lagi dekat button yang perenggan kedua. Kita boleh drag sampai ke bunyi dia. Okay. Ni sampai ke bunyi yang patutnya start. Sama juga yang macam ni. Kita drag button tu, kita boleh tutup dia punya kotak tu sampai ke ruangan yang kita nak music tu berhenti. So kemudian kita ambil kita punya second recording tadi, kita tarik dia dan kita boleh cantumkan dia. Okey, kita boleh cantumkan dia. So nanti dua ni, yang pertama dan yang kedua, kita boleh join dia. Okey, kita boleh join dia. Macam mana cara nak join? Cikgu kena pastikan rakaman yang pertama dan rakaman yang kedua warna dia sama. Dia ada warna hijau tone yang sama. Bila tone dia sama, cikgu klik sekali lagi, ada perkataan join dekat sini. Okey, perkataan join ni bila kita klik, dia akan gabungkan semua. So kalau cikgu ingat semalam ada seorang cikgu tanya, boleh tak kita nak sambil kita main muzik yang pertama, lepas tu kita nak masuk muzik yang kedua, kita nak senyapkan muzik yang pertama ni. Boleh, jawapan dia tak ada masalah. Kita boleh drag kat sini. Okey, dekat ruangan ni nanti kita nak masukkan muzik yang kedua. So tak ada masalah. Okey, so yang kat sini nanti tak ada masalah. So sekarang kita sambung balik rakaman kita. Okey.
So kita akan cuba rakam daripada mula sampai habis. So saya delete dulu yang ni. Okey, Cikgu Syuk saya Alright. kongsi sikit Saya delete mungkin sekali ada lagi. sementara Cikgu Syuk delete, kalau anda boleh nampak dekat skrin saya. Nampak tak? Sebab ada yang tanya tadi, mana yang untuk bus C3, mana untuk C4. Dia hanya C saja yang pakai untuk ruang C4, yang lain semua pakai C3 punya kolom. C3 tu daripada mula C3 sampailah sebelum C4. So semua warna merah. Saya screenshot, saya hantar dekat grup Telegram. Terima kasih Cikgu L. Ya. Alright. Okay, terima kasih. Okay, terima kasih Cikgu L. Okey, seterusnya boleh dengar suara saya? Okey, boleh dengar suara saya? Alright. Boleh. Okey. Seterusnya kita akan rekod daripada awal sampai habislah maksudnya. Okey. Cara dia kita main gunakan barcode yang saya dah tunjukkan tadi. Cikgu L boleh tolong unmute-kan saya punya iPad tak? Mute kan ke apa? Unmute-kan. Unmute kan iPad ni. Right, thank you. Unmute kan Yes. Dah try unmute ni. Dah try unmute dah ni. Dah tekan dah unmute. Sebenarnya boleh unmute. Okey, boleh dengar? Alright. Okey, so kita akan rakam permainan kita sama macam record bar yang kita dah sediakan tadi, okey? Okey. Alright. Dengan menggunakan Sorry cikgu, saya tak dengar. Hello? Saya tak dengar soalan. Ada soalan ke? Macam mana nak cari velocity sebelah kiri tu? Tak nampak soalan. Sekali lagi. Saya baca teks soalan daripada chat box ni. Macam mana nak cari Okey. sebelah kiri, velocity sebelah kiri Macam mana nak dapatkan velocity tu? Okey, velocity tu dengar tak cikgu L? Ya, dengar. Okey. Alright, Cun. Velocity tu kita boleh dapat dia bila kita dekat sini nanti cikgu, kita boleh klik button brick walls tu. Kita boleh klik dan kita boleh pergi pada setting. Kat situ nanti ada dia punya velocity yang ni. Okey. Kalau siapa punya iPad tak ada velocity tu, jangan risau, kita boleh dapatkan dia di ruangan piano yang dah disediakan. Okey. So sekali lagi kita akan start record. Kita akan start record full dan kita akan kita akan tengok macam mana kita Kat mana velocity tu? Saya iPad Pro dah ni tapi tak jumpa pun. Okey, cuba cikgu rakam dulu.
Ada Saya tak tak velocity tak dia tak button, bunyi. button velocity tak ada. Dia tak bunyi macam lagu tu. Bila saya tekan dia tak bunyi macam lagu Terang Bulan tu ada bunyi situ. Dia macam tu je. Dia tak panjang ke? Tak sustain. Dia tak dia tu. Saya dah buat semua sekali dah tapi yang Macam tak yang panjang. clean Kalau tak panjang ada. tu dia sustain you. Cikgu nak ada dengung panjang macam echo sikit. Lah macam yang tu lah. Sebab tak ada velocity tu. Yang lain pun okey je. Sama Kalau je. kalau macam yang echo panjang sikit contohnya je. Cikgu nak bunyi echo. Okey, okey. Kalau echo tu dia pada sustain. Sustain Betul. on off tu. Sama je tapi yang belah kiri tu tak ada. Oh, Tu yang tak button bunyi macam lagu. button velocity. Oh, button yang ni. Macam tu tu. Okey, button velocity ni tak keluar. Okey cikgu, bila kita dah start rakam nanti, bila kita dah main, cikgu boleh klik dekat ruangan yang ni. Nanti kita start rakam, akan keluar bar hijau tu kan. Kita boleh klik dekat ruangan yang kat situ untuk kita dapatkan velocity dia nanti. Oh, okey, maknanya kena ada yang rakam tu lah. Ya betul. Okey. Okey, kita cuba main. Dan Okey. rakam pun tak ada juga Ustaz, velocity. Cikgu dah rakam? Dan rakam dia tak ada juga. Okey, jap saya tunjukkan cikgu Kat mana button velocity tu? Sekejap. Tadi nampak tak ada keluar. Okey. Itu sebelah skill. Dekat keyboard tu, sebelah kanan. Okey. Kat keyboard tu. Ada Ha. velocity tu, control. Oh, Okey, ni okey. Ismail. Betul. Dekat keyboard. Bawah tu velocity. Alright. Terima kasih cikgu. Okey. Velocity tu. Alright. So kat situ Apa cikgu fungsi- boleh apa fungsi cikgu boleh adjustkan dia. Jumpa dah, dia dekat keyboard tu je. Okey. Masih. Okey. Okey Apa sama. fungsi velocity tu, Ustaz? Okey, bila cikgu tekan, cikgu dapat dengar dia punya bunyi tu sama ada dia makin kuat ataupun makin perlahan. Oh, okey. Cuba cikgu adjust dia punya velocity tu. Cuma sekarang kita nak dia naikkan ke atas dan dia in the middle. Okey. So bila kita rakam, kita start rakam. Okey, sekarang ni kita cuba start rakam full song. Dia bunyi tinggi dah. Okey. Okey, kita cuba rakam full song. Okey. Saya ada dengar lagu lain. Sorry. Okey. So kita cuba rakam full song secara penuh. Okey. Cikgu-cikgu boleh cuba dengar dan cikgu-cikgu boleh cuba rakam lagu ni. Alright. Okey. So ini lagu yang pertama. Ini rentak yang pertama. Alright. So kita boleh dengar. Okey. So sekiranya cikgu-cikgu dah rakam lagu ni sampai habis. Okey. Kita nak tambah suara kita pula. So dekat sini ada dua cara. Yang pertama, kita klik button plus bawah sebelah kiri cikgu-cikgu. Okey. Ini untuk kita klik untuk kita tambah instrumen yang lain. Okey. Contoh, saya nak tambah instrumen lagu, suara saya sendiri.
Okay, saya nak tambah instrumen suara saya sendiri. So saya akan klik pada button audio recorder. So bila kita klik audio recorder, ini surface dia. Okay, bila cikgu klik button play, kita tak record lagi kan, kita just klik button play, kita akan dapat dengar music piano keyboard kita tadi. Okay, kita boleh dengar. Kalau kita dah record, kita boleh dengar dan kita boleh nyanyi ikut rentak music tu sendiri. Okay, cuba cikgu klik. Okay, yang ni sekarang kita tak rakam lagi. Okay. Alright. So kalau kita nak start rakam, kita just klik button audio. Tapi bila kita rakam suara, kita klik je button recording ni dan dia automatically akan rakam semua surrounding kita lah. Kalau kita pakai earphone, dia selamat sikit lah. Okay, tapi dia akan rakam juga surrounding kita. Okay, so kita boleh rakam dan cikgu-cikgu boleh try nyanyi. So kat sini yang kita nak buat, kita boleh ubah lirik kita sendiri kalau kita nak, supaya lirik kita sesuai dengan kita punya pembelajaran. Tapi untuk malam ni, saya gunakan lirik yang saya dah, nak kata saya reka, saya cipta tu tak adalah saya cipta kan. Tapi saya buat ni memang untuk saya share dengan pelajar-pelajar saya. So saya akan record lagu ni sebab saya buat lagu ni sesuai dengan tajuk Kerajaan Abbasiyah. Kerajaan Khulafa' Ar-Rasyidin. Okay. So saya akan record. Kita akan klik button merah record. Okay. So kita akan nyanyi ikut rhythm yang kita main. Bakar, Umar, Usman dan Ali, khalifah selepas Nabi, mereka sangat dihormati, pandai, cerdik, berani. Alright. So itu saya punya rakaman ataupun lirik saya sendiri. Okay. So kita tengok sekali lagi. Alright. So kita boleh adjust kat sini macam yang Dr. Helmi bagi tahu kita semalam. Kita drag ruangan sini. Okay, kita drag ruangan sini, kita nak naikkan sama ada kita nak kuatkan suara kita ataupun kita nak kuatkan keyboard ni ataupun kita nak buat dia sama. Itu terpulang ataupun ikut cara kita sendirilah. Okay, dan kita boleh dengar. Okay, so yang ketiga, sekiranya kita nak campur ataupun kita nak mix dengan live loop semalam. Dr. Helmi ada tunjukkan berkaitan dengan live loops. Okay, so kalau kita nak gabungkan dengan live loops, kita klik button yang nombor 2. Okay, button yang nombor 2 ni. Kita klik button sini, kita pergi pada live loop. Okay. Dan kita akan nampak pilihan-pilihan muzik yang kita nak. So kita boleh pilih instrumen mana yang sesuai dengan kita punya muzik. Okay. So let's say kita nak ambil, semalam Dr. Helmi dia ambil Chinese Modern. So kita ambil Chinese Modern, kita cari yang sesuai dengan kita punya instrumen muzik. Okay. So saya rasa saya nak masukkan violin. Yang ni, grup yang ni. Okay, saya nak masukkan grup yang ni. So kita boleh pilih mana yang sesuai. Okay, kalau dia tak sesuai, kita just stop. Okay, let's say kita dah jumpa mana yang sesuai. Misalnya kita cuba yang ni pula. Okay, yang ni agak sesuai dengan kita punya rhythm keyboard kita tadi. So kita boleh start record. Okay, kita boleh start record. Just klik button merah record. So dia akan main ikut kita punya rhythm keyboard yang kita main. Okay. Alright, let's say sudah. Katakanlah sudah. Kita dapat rakaman tu. Dan kita klik sekali lagi bricks wall ni. Okay, so kita ada 3 instrumen dekat sini. Okay, this one kat sini. Kita drag dia sampai ke depan. Alright, so dia akan main sama dengan yang muzik yang lain. Okay. Dia akan main sama dengan muzik yang lain. Okay.
So sekiranya kita dah siap kita punya lagu dan lirik yang kita nak, kita dah siap, apa yang kita buat adalah kita save. Button save adalah button yang hujung sekali, yang gambar kertas macam klepet tu. Okay. Kita klik button save tu. Dan dia akan berada di ruangan, kita punya ruangan GarageBand yang depan ni. Okay. Dan apa yang paling penting sekali kat sini, kita kena ubah nama dia. So kita just klik lama sikit. Kita rename. Okay. Kita rename. Kita tukar nama dia. Nama dia tadi Terang Bulan. Okay. So kita boleh klik button done. Dan dia akan berada save di sini. Alright. So, cara yang kedua, macam mana cara kita nak export lagu ni ke dalam kita punya Keynote. Okay, kita nak bawa lagu yang kita dah rakam ni ke dalam kita punya Keynote. Okay, so ini Keynote kita. Okay, kita nak masukkan lagu tadi ke dalam Keynote ni. Macam mana kita nak bawa lagu yang kita dah rakam tadi. Okay, so kita pergi sekali lagi pada GarageBand. Okay, kita pergi pada GarageBand semula. Alright, so kita klik button lama-lama. And then kita klik button share. Okay. Bila kita dah klik button share, kita klik button song. And then kita klik button share sekali lagi. Alright. Kemudian di sini, kita kena klik button open in. Cikgu-cikgu jangan pergi klik mana-mana button di sini, kecuali cikgu-cikgu klik button open in. Okay. Klik button open in. Dan pada masa ni dia akan export semua lagu cikgu-cikgu. Okay, dia akan export semua lagu cikgu-cikgu. Okay, bila dia dah export, kita klik save to file. Alright, this one. Kita kena klik save to file. Ni kita nak export pada Keynote kita. Okay, kenapa kita nak export pada Keynote? Sebab perancangan saya, kita nak buat animation dalam Keynote guna music background kita. Okay, kita save to file. Kemudian kita pilih Keynote. Okay, kat sini ada pelbagai. On my iPad, iCloud Drive, on my iPad and Google Drive. So kita pergi pada on my iPad. Saya nak dia save dalam Keynote. Okay, kemudian kita save. Okay, nama dah ada, kita replace. Alright. Okay, kemudian dia akan keluar terus. Dia akan keluar terus dan kita akan pergi kepada kita punya Keynote. Okay. Kita akan pergi pada Keynote kita. Alright. Katakanlah ini Keynote kita. Okay. Saya nak buat animation menggunakan lagu tadi. So saya nak buat lebih kurang ada tanah warna hitam. Okay. Kemudian saya klik done. Saya nak tambah pokok kat situ supaya dia nampak macam waktu malam, sebab tajuk kita malam terang bulan di pagar bintang tadi kan. Okay, so saya tambah pokok. Saya tukar pokok ni jadi warna hitam. So saya letak kat sini sikit. Okay. Kemudian saya nak sebab tajuk lagu kita agak sentimental, saya cari gambar haiwan. Saya nak masukkan, contoh saya nak ambil gambar dia ni. Okay, pun saya nak warna hitam juga sebab malam, dia gelap. So saya nak kecilkan dia sikit. Okay, kemudian saya copy. Saya pastekan dia. Jadikan dia 2 ekor rusa. Alright, so rusa ni dia macam tengah berjalan-jalan lah kononnya. Okay, kemudian saya nak buat bulan. Okay, saya nak buat bulan, saya ambil basic bulat. So saya letak kat sini, saya tukar warna sikit. Okay, kita tukar warna. Alright. Yang ni kita ambil cerah sikit, nampak macam ada shadow. Okay, so bulan ni saya nak dia berada di belakang kita punya ni. Alright, so dia just nice. And then saya nak dia di-animatekan supaya bila music tu main, bulan tu naik ke atas secara pelan-pelan.
Okay, so saya animatekan bulan ni. Saya add action dan saya create path. Okay, dan saya nak dia naik, waktu lagu tu tengah main, dia naik sampai ke atas. Alright. Okay, so saya klik. Dan saya nak dia punya masa tu lama sikit sebab lagu kita agak panjang. So saya buat 18 ke 19 dan saya nak dia auto. So bila nak auto, kita buat dia after transition. Okay, dan kita klik done. Nanti kemudian kita nak masukkan kita punya lagu tadi. Okay, bila nak masukkan lagu, cikgu boleh klik button plus di atas. Kemudian cikgu boleh klik yang gambar sekali, ujung sekali untuk kita pilih insert from. This one. Okay. Insert from ni kita nak ambil lagu yang kita save daripada GarageBand tadi. So kita insert from. So lagu tadi saya ambil yang ni. Okay. Kemudian saya nak animatekan lagu ni. Okay, supaya pergerakan bulan dan juga bintang tu agak bulan dan lagu tu sama. So saya pilih animate. Saya klik triple dot dan triple line ke atas sebelah kanan. Okay. Saya nak dia ada di pertama sekali. Alright. So kita buat dia auto juga after transition. Dan lagu, bulan dan lagu dia sama. Bulan dan lagu tu dia main sama. Okay. So dia akan jadi alright, just nice. Mungkin cikgu nampak dia agak tersangkut-sangkut sedikit, tapi di iPad saya dia berjalan dengan smooth. Okay. So kita boleh masukkan tajuk kita lah. Okay, kita masukkan tajuk kita. Contoh saya nak letak tajuk saya tadi Khulafa Ar-Rasyidin. Okay, saya copy kat sini. Dan saya akan pastekan dia kat sini. So bila Khulafa Ar-Rasyidin tu, bulan tu naik, Khulafa Ar-Rasyidin yang gambar berada di antara bulan dan juga Khulafa Ar-Rasyidin. So saya animatekan. Saya pilih cube. Alright, nice. Okay, saya klik triple ni supaya saya nak dia selepas. So Khulafa Ar-Rasyidin, saya nak dia after build 2. So bila dia naik, dia akan keluar yang ni pula. Alright, so kita tengok hasilnya macam mana. So bila bulan naik, kita dapat dengar music background. Dan lepas tu kita akan dapat tajuk dia keluar selepas bulan tu stop. Alright. Okay. So kat situ yang kita boleh buat untuk kita gabungkan antara GarageBand dan juga kita punya subjek yang kita ajar. Kalau contoh cikgu mengajar subjek bahasa Melayu, mungkin cikgu boleh gunakan GarageBand tadi untuk sajak ataupun sayembara puisi ataupun cikgu nak gunakan untuk macam-macam lah. Kalau kimia atau fizik, mungkin kita nak buat akronim setiap lagu kan. Akronim setiap point kita boleh gunakan GarageBand untuk pelajar buat dia punya lagu. Alright, so far saya rasa itu saja yang boleh saya kongsikan. Mungkin ada apa-apa soalan? Kalau ada apa-apa soalan yang saya terlepas jawab. Okay, cikgu, ada soalannya? Ustaz, mana suara Ustaz tadi? Yang Ustaz nyanyi tu. Oh, mana suara saya? Boleh tanya sekali tak? Saya tak berapa jelas. Dia tanya suara ustaz tadi ada rakam tak kat mana? Okey, suara saya tadi. Okey.
dia tak masuk. So suara saya tak masuk sebab apa? Sebab bila saya gunakan Zoom, memang kita punya suara takkan keluar dekat recording ni lah. Okay. So tapi kalau cikgu-cikgu nak tunjuk, nak tengok, saya boleh tunjukkan yang saya dah siap rakam. Alright, this one. Yang ni saya gunakan instrumen yang sama dan saya rakamkan, tapi lirik lagu yang betul lah. Cumanya kita boleh tunjuk. Malam bulan di pagar bintang, makin indah jika dipandang, bagai gadis beri senyuman pada bujang idaman. Okay, so saya sharekan dengan cikgu-cikgu juga apa yang pelajar-pelajar saya buat menggunakan instrumen GarageBand dan juga Keynote untuk diorang buat satu animasi lagu yang sangat menarik bagi saya. Okay, this one. Okay. Hai kawan-kawan, mari kita mengenali 25 Rasul. 25 Rasul tu ialah Adam, Idris, Nuh, Soleh, Ibrahim, Lut, Ismail, Isa, Mungkin cikgu-cikgu tengok dia agak tekan Ayub, Syuib, Musa, Harun, Zulkifli, Daud, Sulaiman, Ilyasa, Yunus, Zakaria, Yahya, Isa, Muhammad, Al-Musa. Ini gabungan antara animasi Keynote dan juga GarageBand. Dan ni satu lagi saya boleh tunjukkan, tapi ini panjang sikit. Saya tunjukkan sikit je. Ini semua menggunakan aplikasi Keynote. Nas'aluka ya man huwa Allahul lazi la ilaha illahur rahmanur rahim Malikul Qudusus Salamul Mu'minul Muhaimin Aziz Okey, itu antara yang pelajar-pelajar saya buat, gabungan antara GarageBand dan juga Keynote. Dan kemudian dalam Keynote tu kita animasikan dan lagu yang dibuat daripada GarageBand tu kita ambil lirik daripada Asmaul Husna dan juga nama-nama Nabi lah. Okay, so maksudnya kalau cikgu-cikgu boleh minta ataupun jadikan dia sebagai satu projek untuk pelajar-pelajar, dia agak menarik juga sebenarnya. Okay, dan yang tu kita ambil masa lebih kurang 3 hari je untuk siapkan Asmaul Husna, ada tulisan Mandarin di bawah dia tadi, dan kemudian nama Nabi pun sama juga ada tulisan Mandarin di bawah nama Nabi tu. Okay, saya rasa saya boleh pass pada Cikgu L. Okey, terima kasih Cikgu Sajufri di atas perkongsian tadi yang kita rasakan. Sebenarnya ini lebih kalau cikgu lihat, cikgu nak belajar macam mana nak membina lagu daripada GarageBand menggunakan instrumen keyboard. Okey. Kalau saya lihat di sini ada soalan, rasanya lagi mudah newbies macam saya guna chord. Okay. Kalau dari segi muzik memang kalau yang newbies memang chord lah paling mudah. Chord paling mudah. Jadi kalau bila saya tengok ni sebenarnya cikgu boleh search je kat Google, saya jumpa dah ni. Maknanya kalau chord saja boleh gini lah. Biasanya chord kalau piano pun boleh, cikgu pun boleh tukar kepada chord. Okay. Cikgu pun boleh tukar chord. Dan bagi yang baru-baru yang tidak kenal pada note music, mungkin sukar pada keyboard tadilah, pada button keyboard, yang mana cikgu nak pastikan bahawa yang mana pada note C3, mana yang note C4. Okay. Bagi yang tak biasa mungkin tidak main, tapi apapun terima kasih Ustaz di atas perkongsian pada malam ni. Lepas tu dia add on sikit dengan Keynote. So macam mana kita nak menggabungkan hasil tugasan tu kepada Keynote. So Cikgu Razif. Ya, saya. Macam ni Cikgu Razif? Hello, okay. Ya.
Rasanya tak ada apa kot. Jam dah menunjukkan pukul 10.42. Okey. Bila Jadi kita sebenarnya ada buat rakaman di YouTube, Ya, YouTube Cikgu L. Dan kalau kita ada terlepas step tu, kita boleh pergi kepada YouTube Cikgu L yang kita akan share nantilah di grup ATC. Okey. Okay, terima kasih kepada Ustaz Syukri. KL. Ustaz Okey. Syukri. Okey, terima kasih kepada Ustaz. Kemudian kepada yang cikgu kita, untuk isi PLC saya dah bagikan pautan di bawah. Okey, mungkin saya boleh tunjuk balik dekat, saya share balik dekat Keynote. Saya masuk balik dekat Zoom. Cikgu boleh tengok pada link yang saya bagi kat bawah. So cikgu boleh ambil masa lebih kurang dalam minit untuk isi sekejap. Sebelum Q&A, kalau ada soalan sebelum kita tutup slot kita pada malam yang ke-10 ni. Boleh nampak Alright, saya sharekan. Okay, so Q&A kita dah lepas tadi. Kemudian pautan. Diberikan pada malam ni Saya edit sikit. KL. Ya. Ini kelebihan kelebihan kurikulum Everyone Can Create. Sebabnya dia mengajar kita, contohnya Ustaz dia punya background bukan muzik. Tapi dia dapat menggunakan panduan yang diberikan, dapat belajar and then dapat buat muzik sendiri. So benda-benda macam ni lah kita nak cuba sampaikan kepada cikgu, yang mana saya sendiri pun memang tak ada background muzik tapi saya boleh buat beberapa lagu kan. Jadi dalam ATC saya akan share satu buku, Apple Books. Kat situ cikgu boleh rujuk step by step lah dia punya panduan macam mana cikgu nak faham secara asas muzik tu sendiri. Okey Al. Okey. So yang untuk yang last sekali, kepada yang belum pernah join ATC, so anda boleh join dan grow ATC seperti mana di pautan berikut, ataupun anda boleh masuk mengikut pautan yang diberikan pautan yang Okey, saya rasa sampai setakat tu sesi kita pada malam ni. Terima kasih kepada anda semua yang join kita pada malam ni dan terus setia. Okey. Ada siapa nak share ke hasil ke? Kalau cikgu boleh dapat betul. Siapa ada nak share hasil? Ada siapa nak share? Sebab kalau ikutkan alright. Cikgu Zul. Setuju. Cikgu Zul dah ada lagu dia. Okey, cuba share. Okey.
tahniah. Good, very good, very Okay, very good. good, nice. Walaupun single Pak note, Rashid kita ada share ke? kenapa saya tak boleh link? Saya lebih melihat sebenarnya, tambahan sikit perkongsian daripada saya lebih melihat muzik ni sebenarnya dia membantu pelajar untuk mengingat sebab dia menggunakan otak kiri dan otak kanan kan. So saya personally kalau nak suruh pelajar hafaz Quran sekalipun, saya akan minta diorang gunakan beat-beat yang sepatutnya dalam sesi menghafaz Quran orang ataupun bukan Quran je lah, hafal anything lah, akademik, teori ke whatever ke, diorang akan guna beat yang sesuai dengan muzik supaya diorang mudah untuk capture apa yang diorang nak hafal dan diorang akan ingat lebih lama, dan itu yang seronoknya tentang muzik. Okay, dan kalau kita perasan pun bahasa Jibril dia ajar Nabi pun dalam kaedah peluk tu, kita tak tahu sama ada Jibril itu baca Iqra itu dalam keadaan sekata ataupun ada tone dia. Tapi saya sangat yakin dengan tone, kalau tak takkan Nabi boleh ikut kan. Okay, itu pertambahan daripada saya lah. Okay, terbaik di atas perkongsian Ustaz tadi. So, okay, terima kasih kepada semua kerana sehingga di akhir slot kita pada malam ini. Okay, so ada juga yang dalam grup tadi tanya berkaitan dengan Zoom. Macam nak guna, insyaAllah nanti saya share link untuk sesi yang bukan berkaitan dengan ATC. Okay, insyaAllah nanti saya akan share pada pautan di ATC. So, terima kasih sekali lagi kepada Ustaz Syukri dan Cikgu Razif dan rakan-rakan yang lain, Dr. Arif. Terima kasih kerana join juga pada malam ni. InsyaAllah kita jumpa balik pada malam esok. Malam esok, slot apa Cikgu Razif? Silent tu. Okay, mute tu, dia mute. Unmute sikit. Hello. Okey, dengar. Okay. Okey, malam esok kita bersama Cikgu Remy, okey, dengan tajuk Everyone Can Code. Dan semua orang nanti kita akan macam mana kita nak download aplikasi Swift Playground. Okey, saya akan tunjukkan panduan Andy dalam grup. Jadi esok semua orang boleh coding. Dia bukannya programmer saja coding, siapa-siapa pun boleh belajar mengenai coding esok. Alright. KL, thank you. Okay, terima kasih semua. InsyaAllah kita jumpa lagi pada hari esok. Okay, daripada saya, host pada malam ini Cikgu El, dan mengucapkan terima kasih kepada semua, dan salah silap dan kekurangan daripada pihak kami, kita mohon maaf. Jadi kita rasa kita sudahi slot kita pada malam ini dengan surah Wa'az dan Tasbih Farah. Okay, jumpa lagi pada malam esok. Assalamualaikum. Okay, bye-bye.